Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nasa. Belajar olehmu akan bahasa Arab dan ajar olehmu akannya itu kepada manusia. Itu hadis Rasulullah SAW. Maka kita untuk belajar bahasa Arab ini kita sebagai permulaan kita nak belajar bahasa Arab, biasanya kita menggunakan kitab yang paling asas sekali, permulaan sekali dalam pondok ialah kitab Matan Jarumiyah. Ada juga yang menggunakan sebelum Matan Jarumiyah namanya Al-Awamil atau Matan Awamil Lafdiyah. Tapi kita ambil ini yang kedua ini, yaitu kitab Matan Arba'in, Matan Al-Jarumiyah. Kita ambil dulu kitab Al-Jarumiyah. Jadi inilah sebagai permulaan untuk kita belajar ilmu nahwu. Jadi yang penting kita nak sebut tarikh dulu, tarikh sajalah. Yaitu yang dikatakan nahwu mengetahui berkenaan dengan lafaz-lafaz Arab atau kalimah-kalimah Arab dari sudut i'rab dan dari sudut binanya. Itu mengetahui mengapa tulisan Arab itu atau kalimah Arab itu berbaris dengan satu-satu baris. Dari sudut mungkin baris depan, baris atas, ataupun baris bawah dan juga baris mati. Jadi yang kita nak tahu akhir kalimat yang dibincangkan di dalam ilmu nahwu itu. Jadi sebelum kita menterjemahkan al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil waghi, kita kena menterjemahkan satu cara yang paling baik yang pernah diterjemahkan di sebahagian kecil pondok. Bukan banyak pondok cara menterjemah macam ini. Yang kebanyakan pondok-pondok menterjemahnya yaitu dengan mengambil mafhumnya. Tapi ada pondok yang menterjemahkan bahasa Arab termasuk Jarumiyah ini dan terjemahnya dengan satu istilah yang diambil daripada terjemahan atau daripada kitab-kitab lama dulu, seperti diambil daripada kitab Aqidatun Najin, seperti diambil daripada kitab Sabilal Muhtadin, diambil daripada Bidayatul Hidayah, dan diambil daripada berbagai-bagai kitab Jawi. Maka istilah ini bila kita gunakan, dia lebih mantap, lebih mudah kita memahami. Tapi dengan syarat kena selalu kita menerangkan dengan cara terjemahan di dalam bahasa Melayu itu kita terjemah dengan menggunakan istilah khas. Umpamanya, kalaulah kita nak baca satu kalimah itu, kita mulakan kalimah itu mubtada'. Jangan lupa kita bubuh pada mubtada' itu perkataan bermula macam al-kalamu ini. Dalam kata-kata al-kalamu ini, dia karena i'rab dia mubtada', al-kalamu mubtada', maka jangan lupa dia tambah bermula. Maknanya dalam terima dia kena tambah bermula. Ini menandakan kalimah pangkal yang berbaris depan ini kita i'rab dia sebagai mubtada', maka kita sebut al-kalamu bermula kalam. Itu menandakan dia mubtada'. Walaupun mungkin tak ada tujuan perkataan bermula itu. Tapi dalam mungkin ada dalam satu tempat bermula itu dia untuk permulaan. Tapi kadang-kadang tak ada. Tengah dia bercakap, dia berhenti. Tengah dia menulis, selalu dia berhenti. Kemudian dimula lagi lain, maka dikira itu sebagai mubtada', maka kita bubuh kalimah dalam terjemah itu bermula. Macam ni. Bermula. Al-kalamu bermula kalam. Apa maksud kalam? Ialah ayat. Bukan kalam di dalam ilmu tauhid. Itu kalam dalam ilmu tauhid itu lain. Yang dia itu merupakan suara-suara yang kalimah-kalimah yang tidak perkataan-perkataan yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Bukan itu dah bincangkan. Itu bincangkan nanti lebar panjang. Kalam di dalam ilmu tauhid, yaitu wujud kidam baka mukhalafatuhu lillah wa diqiyamul nafsi wa dan yakut lahir ada ilmu hayat sabab basar. Kalam. Ini bukan kalam itu yang bincangkan. Itu
itu kalam Allah Ta'ala yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Bukan kalam itu. Tapi kalam yang ini nak bincangkan kalam dalam ilmu nahu, yaitu al-lafdu, pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga berfaedah, yang keempat dengan disengaja. Jadi kita cuba bincang satu-satu, apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu berfaedah, apa itu wada'. Okey. Kemudian ada di selepas kalam ini kita harap mubtada, kemudian ada kalimah huwa. Huwa ini hanya litaukid saja atau litakid. Jadi huwa ini bukanlah dia jatuh apa-apa. Dia tidak jatuh huwa ini sebagai khabar kepada al-kalamu, bukan khabar kepada al-kalamu. Hanya sebagai taukid. Yang menjadi khabar kepada al-kalamu ialah kalimah alam tu yang ini. Ini sebagai khabar kepada al-kalamu. Yang al-kalamu dia mubtada. Khabar ini ialah untuk melengkapkan makna mubtada. Kalau tidak ada khabar, makna mubtada tidak sah dan orang tidak akan memahaminya. Sebab itu bila ada khabar, pada khabar Allah itu tadi, ni khabar Allah itu tadi. Allah itu yang diirab ni sebagai khabar. Khabar wajib tambah hanya kalimah itu satu. Itu. Wajib kita tambah itu saja pada khabar. Bermakna khabar kepada al-kalamu lafdu. Sebelum kita baca lafdu, kita kena tambah itu. Bermula kalam, dianya kalam, itu lafaz. Itu jangan buang. Bermula kalam, dianya kalam, itu lafaz. Tak boleh buang kalimah itu. Maknanya? Sebab untuk memastikan mubtada tadi faham. Sebab kalau tidak ada itu, mungkin tak faham. Sebab itu di dalam Nahwu Wadhih ada al-bustanu jamilun. Bermula kebun itu cantik. Mana nak bincangkan bahawa kebun itu cantik. Macam itu juga dengan ini. Bermula kalam, dianya kalam lafaz. Nak bincangkan, kalam itu ialah lafaz yang tersusun, yang berfaedah, lagi dikasar atau disengajai. Maknanya kalau nak terjemah khabar tu mesti letak itu. Bila dia kalimah itu ada khabar, kita dalam bahasa Melayu pondok, dia wajib memakai satu kata-kata lain, iaitu lafzu. Itu diwajibkan, wajib dan bukan wajib syar'i, maknanya itu untuk lebih memudahkan bagi kita memahami ayat itu. Macam disebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Bermula Allah. Itulah dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Misalnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Bermula Allah, itulah si alladzi, orang yang telah menjadikan langit dan bumi. Maknanya alladzi sebagai khabar, sebelum alladzi kita kena tambah itu. Bermula Allah, itulah si-alladzi yang telah menjadikan langit dan bumi. Bermula kalam, dianya kalam, itulah lafaz. Dalam nahwu banyak. Asyamsu ta'ilat dalam nahwu Wadhih. Asyamsu ta'ilatun. Matahari, bermula matahari itu terbit. Dia kata memang bermula. Walaupun mafhum dia, matahari itu terbit. Tapi dalam permulaan kita belajar, tingkatan pertama ataupun kelas pertama, kelas 1, kita bila ada khabar, kena tambah perkataan itu. Asyamsu taliatun, matahari itu. Bermula matahari itu terbit. Itu kena ada. Zaidun qa'imun, bermula Zaid itu yang berdiri. Dan kalau dia isim fa'il, kita kena terjemah isim fa'il yang berdiri. Misalnya qa'imun, yang berdiri. Kalau isim maf'ul nanti, kita akan terjemah ikut isim maf'ul, sebagaimana kita akan sebutkan sebentar lagi. Jadi sekarang lafzu ini lafaz. Kalam itu lafaz. Satu, syarat pertama, kalam itu mesti lafaz. Apa arti lafaz? Kalimat-kalimat yang mempunyai huruf hijaiyah itu dikira sebagai lafaz. Jadi kalau dia lafaz, dia kalimat yang ada huruf hijaiyah. Zaidun, qaimun, qama, kitabun. Yang penting dia ada huruf hijaiyah. Lafzul mufradun. Tak kira dia isim, tak kira dia fi'il, itu dia lafaz. Min itu lafaz huruf. Ila lafaz huruf. Lam lafaz huruf. Lafaz fi'il rupanya. Yadribu itu lafaz fi'il. Lafaz juga. Qaimun tadi kita sebutkan. Kitabun. Saburatun. Itu adalah lafaz. Itu lafaz isim. Okey. Dan kalau dia isim macam ini lafzun, kalimat dia yang kalam itu satu lafaz. Okey, lafaz yang kita sebutkan tadi, kalimat-kalimat yang mempunyai huruf hijaiyah. Benar semua yang huruf Arab ini ada huruf hijaiyah. Kalau tidak ada huruf hijaiyah, tidak boleh disusun sebagai lafaz ataupun sebagai kalimat. Okey.
Kemudian yang ketiga adalah lafaz ini. Al-kalamu satu tadi sebagai mubtada, al-lafzu yang kedua sebagai khabar. Yang ketiga ini murakkab. Kalimah murakkab ini yang ketiga dinaat kepada lafzu. Ya, maknanya dia isim maf'ul. Dia isim maf'ul daripada rakkaba yurakkibu tarkiban. Fahuwa murakkibun wazaka murakkabun. Nah, ini wazaka. Ini kalau tengok nanti dalam ilmu saraf, dalam tabina, dia sebagai isim maf'ul yang dipangkalnya ditakdir wazaka murakkabun. Bubuh dalam jadi wazaka jadi al-murakkabu. Sekarang kalimah al-murakkabu kita naat kepada al-lafzu. Kalau al-lafzu berbaris depan disebabkan dia khabar, maka al-murakkabu otomatik dia berbaris depan karena mengikut lafaz lafzu. Yang ini dipanggil tabi', ataupun naat. Tabi' secara naat. Mana naat sifat. Sebab al-murakkabu disifatkan kepada lafzu. Hukum naat ikut man'ut. Naat yang marfu' rafa' dhamma dan akhirnya. Mana naat disifatkan kepada lafaz. Lafaz yang disusunkan. Bermakna yang dikira kalam tak boleh satu saja. Tak boleh umpamanya Muhammadun. Ini belum lagi dikira sebagai kalam karena belum disusun. Baru satu saja. Kemudian dia baru satu saja sebagai lafaz. Dah ada satu. Kemudian ditambah dengan murakkab, kita kena susun lafaz itu kurang-kurangnya 2 kalimat. Kita susun sekurang-kurangnya 2 kalimat, itu dasar sebagai kalam. Dan boleh lengkap lagi. Mana syarat yang ketiga, syarat yang kedua, iaitu al-murakkab. Kena disusunkan. Susun dengan apa? Muhammad katibun. Kena susun dengan misalnya katibun. Kalau dia sedang menulis. Kalau Muhammad sedang menulis, kita susun dengan katibun. Jadi bila kita terjemah, bermula Muhammad itu yang menulis. Sama dengan tadi. Bermula kalam, dianya kalam. Tapi ini dari mana? Ini tak ada tujuan. Hanya takkid saja. Bermula kalam, dianya kalam, itu lafaz. Yang disusunkan. Oleh karena kalimah al-murakkab ini isim fa'il, kat sini, ini isim fa'il. Oleh karena dia isim fa'il dan rakkaba yurakkibu tarkiban bahwa murakkibun wa zaka murakkabun, maka terjemah ikut isim fa'il. Isim maf'ul. Karena al-murakkabu isim maf'ul, maka kita terjemah mengikut isim maf'ul. Yaitu yang disusunkan akan dianya lafaz. Walaupun maf'ul itu kalam lafaz yang tersusun. Tapi kita kena ikut asal ilmu nahwu dulu untuk permulaan. Dah alim, dah jadi doktor, jadi profesor nanti, itu tak apa lagi nak terjemah macam ini. Tapi untuk permulaan kita kena macam itu, ikut ilmu nahwu. Kalimah al-murakkabu isim maf'ul, maka kena terjemah dengan isim maf'ul. Jadi al-murakkabu kita terjemah yang disusunkan. Dia wazan mufa'alu. Mufa'alu. Bubuh dalam al-mufa'alu. Buangkan tanwin sini. Jadi al-mufa'alu. Al-mufa'alu sama dengan al-murakkabu. Jadi kalau al-mufa'alu di sana kita terjemah yang dikerjakan orang akan dianya, yang dikerjakan akan dianya, maka al-murakkabu pun kena terjemah yang disusun orang akan dianya. Bermula kalam, dianya kalam itu lafaz yang, ini yang kena tambah. Bila dia naat, dia kena tambah dia yang di pangkal. Itu je yang boleh tambah, lain tak boleh tambah. Itu saja yang bidah hasanah kita tambah pada kalimah al-murakkabu. Walaupun dia itu mungkin tak ada di sini, mana ada yang kat sini. Walaupun tidak ada yang, kita kena tambah yang di sini karena menandakan bahawa kalimah al-murakkabu itu naat kepada Allah itu. Macam ni, Muhammadun katibun. Muhammad yang berdiri, okay? Yang pertama Muhammad berdiri ini sebagai khabar. Muhammad yang apa? Yang membaca ini sebagai khabar. Kemudian kena naat Muhammadun katibun jalisun ataupun qaidun. Muhammadun katibun qaidun alal kursi. Ini alat kira dulu lah. Alal kursi. Bermula Muhammad itu yang berdiri, ia. Qaidun lagi yang menulis. Ini naat kepada katibun. Itu boleh satu cara i'rab. Walaupun mungkin nanti dia bawa 2 kali khabar. Tapi di atas yang biasa kita i'rab,
kita jadikan dia ini ialah sebagai naat kepada katibun. Muhammad yang menulis, lagi yang berdiri ia di atas, yang duduk ia di atas kursi. Kain duduk kan? Muhammad, bermula Muhammad itu yang menulis, lagi yang duduk di atas kursi. Ditambah kalimah yang dan ditambah kalimah lagi kat sini, ini sebagai bid'ah hasanah untuk mempercepatkan kita memahami naat yang dekat situ dalam terjemahan dia. Bermula Muhammad itu yang menulis, lagi yang duduk di atas kursi. Bermula kalam, dianya kalam itu lafaz, lagi yang disusunkan akan dianya lafaz. Dhamir dalam pada murakkab ada huwa di sini. Sebab murakkabun huwa, murakkabani huma, murakkabuna hum, murakkabatun hiya, murakkabatun huma, murakkabatun hunna. Oleh karena itu di dalam al-murakkabu dia ni ada dhamir huwa. Maka untuk sementara kita pandai, kita kena mempelajari, bila kita terjemah, kita kena huwa adalah, kena terjemah huwa adalah. Bermula kalam, dianya kalam itu lafaz. Yang disusunkan akan dianya lafaz. Cuba tengok nanti dalam kawakib, ya ditulis isim fa'il dan isim maf'ul, dia beramal. Mana beramal dia ada dhamir, seolah-olah dia macam yurakkabu dari sudut makna dia, seolah-olah dia macam yurakkabu, ada dhamir dalam. Kalau yurakkabu fi amdhari ada dhamir dalam, maka al-murakkabu pula dia mempunyai dhamir di dalam. Kemana dhamir di dalam itu dibalikkan? Setiap dhamir dia mesti cari tempat marjaknya, tempat balik, tempat rujuk. Tak boleh dhamir itu kita tak cari tempat marjuk. Marjak macam kita kembali marjak huwa tadi. Bermula kalam, dianya, apa dianya? Dianya kalam. Al-lafdu itu lafaz. Al-murakkabu yang, ini yang disusunkan akan dianya lafaz. Ini kita dah susun 1, 2, macam itu juga dalam ayat tu. Ini kita, contoh kita, Muhammadun katibun. Bermula Muhammad itu yang menulis. Kemudian qaidun, lagi dia yang duduk. Dalam kursi jar majrur di lain cerita lah. Tapi yang penting kita nak sebutkan ini naat. Mana kita tambah di sini sebagai satu bid'ah hasanah yang bagus ialah kalimah yang bermula kalam, dianya kalam itu lafaz, lagi yang disusunkan akan dianya lafaz. Al-mufidu, kita tambah naat yang kedua. Okey, kita dah naat pertama tadi, al-murakkabu naat kepada al-lafzu tambah yang. Kemudian al-mufidu tambah yang juga kat sini. Mana sebelum ini kat tengah ni kita tambahkan yang. Lagi yang memberi faedah atau yang berfaedah, mufid. Sebab mufid ini dia isim fa'il daripada afada. Afada yufidu ifada, fahuwa mufidun, isim fa'il. Daripada af'ala yufilu if'alan, fahuwa mufidun. Jadi fahuwa mufidun, afada yufidu ifada, fahuwa mufidun. Nah, ini ada mufidun. Okey, ada mufidun kat sini. Kemudian bubuh alih lam. Bila bubuh alih lam, maka diharamkan atau dilarang tanwin. Jadi al-mufidu. Tapi mengapa pada depan? Sebab dia naat yang ketiga kepada lafzu. Bermula kalam, dianya kalam itu lafaz. Lagi yang disusunkan akan dianya lafaz. Lagi yang memberi faedah dianya lafaz. Lafaz disusun lah. Lagi yang memberi faedah lafaz disusun. Mana beri faedah? Bila kita buat dia, kita susun dia, ada mana yang boleh kita fahami. Macam ini. Muhammadun katibun, lagi qaidun alal kursi. Muhammad yang menulis. Ini dah kira, dah di sini dah okey kalam. Tetapi di sini oleh kerana ada naat tadi, kita nak persamakan dengan murakkab, karena itu kita tambah qaidun kat sini. Di Muhammadun katibun qaidun alal kursi. Kalau kita buat lelam, Muhammadul katibu wa al-qaidu alal kursi. Bermula Muhammad itu yang menulis, ianya Muhammad. Oleh kerana itu isim fa'il pada katibu ada huwa. Oleh kerana ada huwa, kita jangan buang huwa. Sebab itu bila kita tengok dalam syarah-syarah kitab fiqh ke mana-mana kitab ini, kadang-kadang bila muskil dia bubuh, dia kata ada dhamir dalam. Ada dhamir di dalam kalimah itu. Muhammadul katibu, Muhammad yang menulis ia. Al-qaidu. Tapi kadang-kadang sebagai orang yang tak terjemah dhamir itu, agaknya dikira kita dah faham, dah pandai, tak payahlah itu. Tapi bagi kita sementara ini, kita kena tambah dhamir di dalam. Bermula Muhammad itu, yang menulis ianya Muhammad, lagi yang duduk ianya Muhammad di atas kursi.
Lagi mana di sini bermula kalam, dianya kalam itu lafaz. Lagi yang memberi faedah ia, lagi kena tambah lagi ini, lagi yang memberi faedah, yang disusunkan akan dianya, lagi yang memberi faedah, lagi yang memberi faedah al-mufid. Isim fa'il yang memberi faedah, huwa dianya, dianya lafaz yang murakkab. Jadi kena ada huwa dalam, sebab isim maf'il tadi muf'ilun dia wajib, dia ada dhamir dalam huwa. Kalau dia tak ada huwa dalam, kan ada ke depan. Ini kita kira tak ada ke dalam, kat luar lah. Bila dah tak ada dekat luar, maka otomatik dhamir di dalam al-mufidu huwa, kita kena terjemah dan kena tahu di mana, ke mana marji' huwa itu, marja' huwa itu. Jadi marja' huwa, tempat balik huwa itu ke mana? Jangan biarkan nanti bermula kalam itu lafaz murakkab disusun berfaedah dengan sengaja, itu belum lengkap lagi. Mengapa belum lengkap? Dhamir dia tak terjemah ke dalam. Dia ada tempat pada dhamir. Sebab itu kalau ada dalam i'rab matan arba'in, dia akan tulis kat situ. Fa asnadu rukbatahi ila rukbatahi. Menyandar ianya malaikat Jibril akan dua lututnya kepada dua lututnya. Ya, siapa itu? Hu itu balik kepada mana? Maka di situ khilaf ulama di dalam membalikkan hu itu lain cerita, nanti lebar panjang di sana diterangkannya. Yang penting tempat balik dhamir itu mesti cari sama dengan tempat balik isim isyarat. Isim isyarat kadang ada tempat balik. Demikian dengan dhamir pada isim fa'il, isim maf'ul kena ada tempat balik. Demikian dhamir yang ada pada fi'il madhi, fi'il mudhari kena ada tempat balik. Fi'il madhi kena ada dhamir di dalam. Kalau ada dhamir dalam dah, kalau dah ada keluar tak ada, tak payah lagi lah. Fi'il mudhari yang ada dhamir dalam kena cari ke mana marja' dhamir dia. Isim fa'il kena cari ke mana balik dhamir yang ada dari isim fa'il macam al-mufid. Demikian juga kalau dia isim maf'ul murakkab tadi, maka kita kena cari di mana, ke mana dia lari, ke mana dia pergi kalimah huwa itu. Jadi kalau ini sudah jelas tempat balik, maka jelaslah mana nanti. Maka kita terjemah sekarang yang ada 3 syarat dulu. Bermula kalam, dianya kalam itu lafaz. Yang disusunkan akan dianya lafaz. Tak boleh seorang dia, tak boleh satu. Al-mufidu lagi yang memberi faedah, ianya lafaz yang tersusun. Bil wad'i, syarat yang keempat atau kait yang keempat, baru sah dikira kalam dalam ilmu nahwu bil wad'i. Dengan wada' Arabi. Itu banyak ulama yang terjemahkan. Ada yang masukkan dengan wad'i itu disengaja oleh orang Arab atau bil wad'i Arabi. Ada yang mengatakan bil wad'i ini ialah sengaja dia bercakap Muhammadun katibun qaidun alal kursi, atau Muhammadul katibul qaidu alal kursi. Dia bercakap dengan sengaja, bukan dia bermimpi, bukan dia menggigau. Oleh karena itu, kalau dia menggigau walaupun lengkap, al-kalamu wal lafdul murakkabu mufidu, baru lengkap dia 3 syarat. Baru 3 syarat, maka tak sah sebagai kalam dalam ilmu nahwu. Sebab dia cakap dalam tidur. Dengan pergi kedai ini tak sah, walaupun faham. Dia faham ada lafaz, saya nak pergi kedai dalam tidur. Murakkab memang tak tersusun, saya nak pergi kedai ana sa'azhabu ila suq. Tapi dia cakap dalam mimpi dan berfaedah, orang dengar faham. Bila pergi kedai tidur lagi. Kemudian bil wad'i, disengaja. Jangan tidur. Jangan dia terlanjur lidah. Seperti dia dengan sengaja. Ini sama dengan kalam di dalam kitab fiqh. Dan sama dengan kalam di dalam tauhid. Kalam dalam tauhid pun kena ada 4 syarat juga. Kena sengaja juga. Kalau tak sengaja orang menyebut Tuhan tu tak ada, dimaafkanlah. Tapi tak sengaja, lepas itu istighfar lah. Demikian dalam bab orang menceraikan isteri dia. Kalau dia terlanjur, kalau dia dipaksa orang, maka tak sah jadi kalam, maka dia tak terjatuh talaknya. Macam itulah juga dengan bab kalam di sini dalam ilmu nahwu. Yang dikatakan kalam, dianya kalam itu lafaz. Lagi yang tersusun lagi yang disusunkan akan dia lafaz. Lagi yang memberi faedah ianya lafaz. Yang ada ianya berfaedah dianya kalam itu atau lafaz yang rakab tadi dengan sengaja atau dengan wada' Arabi. Salah satu dua lah. Dengan wada' Arabi mesti dengan bahasa Arab. Maka yang bukan bahasa Arab, kalau ikut pendapat pertama, maka itu tidak dikira kalam. Walaupun betul lengkap, ada lafaz, ada merakab, ada mufid, tapi bukan wada' Arabi. Wada' Inggris, wada' Melayui, wada' Cina, dan wada' macam-macam bahasa tidak dikira kalam.
Kalau di atas pendapat yang mengatakan bil wad'i bata Arabi. Tapi kita boleh sebut sini dengan makna bil wad'i disengaja, tidak mimpi, tidak dipaksa, maka sahlah kalam dia. Itu kalam dalam ilmu nahwu. Okey, bila 4 syarat ini ada, maka sahlah dia sebagai kalam yang tersusun, kalam yang boleh kita fahami dan kita boleh baca mana-mana ayat, mana-mana hadis, mana-mana bahasa Arab. Mesti cari ini dengan betul dulu, di mana letak mubtada, di mana letak khabar, kat mana sifat dia, macam tulisan apa yang digunakan, isim fa'il ke, isim maf'ul ke, sifat musyabahah ke, amsilah mubalaghah ke, afdalah tafdhil, yang mana ini keluar dari isim fa'il, dia kena ikut secara ilmu nahwu. Kalau ini isim maf'ul, kita terjemah secara isim maf'ul. Mungkin kalau dibuat isim fa'il, ini saja dia tak ada kat sini. Al-kalamu wal lafzur rakibu. Ini lain makna nanti. Bermula kalam, dianya kalam itu lafaz yang menyusun dia. Dah tak betul. Mana boleh lafaz menyusun? Orang yang menyusun. Al-mufidu. Tak boleh ditulis dengan al-mufadu. Ini isim maf'ul dia di mufadu. Bahwa mufidun katakan mufadun. Kalau mufadun jadi mana yang diberi faedahkan akan dianya. Mungkin itu dari satu sudut boleh. Tapi kita ikut kata pengarang, dia tulis al-mufidu dengan mana yang memberi faedah, ianya kalam lafaz yang merakab, jadi kira sebagai kalam tadi. Itu dulu. Maknanya itu sudah okey lah dari sudut satu cara menterjemah dan mengambil mafhum di situ daripada ayat yang pertama dalam tulisan itu, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil lafzi. Faham macam itu sekali harum, alhamdulillah, maka kita telah dikira telah memahami perkataan kalam ataupun takrif kalam dalam istilah ulama nahwu. Okey, kita masuk yang kedua. Kita masuk ayat yang kedua. Itu ayat yang pertama. Wa aqsamuhu salasatun. Dah. Okey. Wa aqsamuhu salasatun. Okey. Sebagaimana al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil lafzi, kita akan buat wa aqsamuhu salasatun. Okey, yang ada buku boleh tengok dalam buku, tak ada buku wa aqsamuhu boleh tengok kat sini lah. Wa aqsamuhu salasatun. Ini dua yang kita sebut tadi. Salasatun. Wa aqsamuhu salasatun. Ini ada hamzah itu. Wa aqsamuhu salasatun. Ini yang kita katakan tadi, bila dia mubtada wajib tambah bermula, bila dia khabar wajib tambah itu. Wajib ni wajib malabut lah, tak boleh tidak dalam terjemah Melayu Nusantara, walaupun pada sebahagian etnik, sebahagian golongan di Nusantara ini. Okey. Maka kita terjemah wasamu dan bermula. Kena ada bermula. Kalau disebut bermula, mana akan dia mubtada dan bermula. Segala pembahagian kalam. Ini jangan tinggal segala sebab dia jamak daripada kismon. Kismon, kismani, aksam. Kismon satu bahagian. Kismani dua bahagian. Aksam banyak bahagian. Maka kena terjemah ikut tulisan Arab. Dan bermula segala pembahagiannya. Nya ni mana? Ini kita bagi tahu tadi. Di tempat marja'ahu, zamir ini tak kira dia zamir mufrad, zamir tasniah, zamir jama' ini, semuanya kita kena kembalikan zamir dulu, baru kita ambil kesimpulan atau mengumum. Wa aqsamuhu salasatun, dan bermula segala pembahagiannya kalam. Dan bermula segala pembahagiannya. Nya apa? Pembahagiannya kalam. Ini ada majaz sikit kat sini lah. Kalau seolah-olah ada pembahagiannya kalam ni, ada kalam sah, ada kalam tak sah. Bukan macam itu. Ini ada dibuang sikit kat sini. Dan bermula segala pembahagian kalimah yang disusun menjadi kalam itu 3. Itu kalau kita panjangkan lah. Ini diringkaskan oleh pengarang matan Ajrumiyah. Wa aqsamuhu salasatun, dan bermula segala pembahagiannya. Pembahagiannya kalimah ataupun lafaz yang disusun menjadi kalam itu 3. Itu tidak lebih. Jadi aqsamu mubtada kita tambah tadi bermula di pangkal. Khabar kena tambah itu kat sini. Ini khabar tambah itu aja, lain tak boleh tambah. Ini saja kita bid'ahkan kat situ. Bermula segala pembahagiannya. Hanya itu kena cari mana balik pembahagiannya. Kalau nak sebut kalam langsung memang dari sudut majaz boleh. Bermula segala pembahagiannya kalam.
Tapi kalau sudut hakikat kena takdir, pembahagian yang disusun kalimah-kalimah menjadi kalam itu 3. Nanti akan disebutkan, pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf pemadam. Pertama isim kaid. Pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf.